Saya katakan kepadamu, wahai Bapa Ilyas Zulkifli, bahawa pendapat anda yang mengatakan bahawa Ismail yang dikorbankan hanyalah pendapat para ulama dan ahli akademik zaman sekarang adalah tuduhan konyol dan tidak berasas sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Fitrah Channel. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. InsyaAllah, pada kesempatan ini saya akan membahas serta menyanggah beberapa kekeliruan seorang apologet Kristian, Bapa Ilyas Zulkifli, dari paparannya di channel Tidak Biasa. Sebelum masuk ke tema pembahasan, sebaiknya kita tonton terlebih dahulu cuplikan video dari si murtadin ini. Yang klasik mengatakan bahwa yang akan dikorbankan adalah Ishak. Namun, para ulama dan para akademisi Islam zaman sekarang mengatakan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Berdasarkan cuplikan video yang saya paparkan sebentar tadi, seorang apologet Kristian, Bapa Ilyas Zulkifli, seolah-olah ingin menggiring penonton agar meyakini bahawa kesemua golongan ulama yang hidup sebelum ini, yang dikenali beliau sebagai golongan Islam klasik, mendukung pendapat bahawa Ishak lah yang dikorbankan. Manakala pihak yang meyakini pendapat bahawa Ismail lah yang dikorbankan dikatakan hanya datang dari golongan ulama zaman ini atau yang dirujuk oleh beliau sebagai Islam moden. Lalu, benarkah tuduhan yang dilemparkan si apologet Kristian ini? Nak tahu jawapannya? Jom tonton video ini sehingga selesai. Dari paparan video tersebut, sang apologet Kristen ini tidak mentarifkan tentang apa yang dikatakan sebagai Islam klasik dan Islam moden. Secara mudah, beliau telah menjamakkan bahawa kesemua golongan ulama tafsir sebelum ini hanya meyakini bahawa Ishak lah yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan tarifan Islam moden yang tidak dijelaskan secara seutuhnya sejak kapankah ia bermula. Sedangkan dalam takrifan sebenar, zaman Islam terbagi kepada dua, iaitu zaman generasi awal Islam yang terdiri dari zaman sahabat, tabi'in dan tabi'-tabi'in, yakni mulai tahun 1 hingga 300 Hijrah atau sehingga 922 Masehi. Manakala zaman generasi Islam kemudian bermula selepas itu. Justru pembagian zaman kepada Islam klasik dan Islam moden yang dipaparkan oleh beliau jauh dari takrifan Islam yang sebenar. Harus diingat, wahai Bapa Ilyas Zulkifli, bahawa Imam Al-Qurtubi yang hidup di abad ke-13 dalam tafsir Al-Qurannya pun pernah menulis bahawa golongan ulama salah berbeza pendapat terhadap anak yang dijadikan korban. Sebagian mereka meyakini Ishak, manakala sebagian yang lain meyakini Ismail, sebagaimana diceritakan oleh ulama salaf, bahkan dikatakan pula oleh beberapa orang sahabat Nabi. Jika Imam Al-Qurtubi yang hidup di abad ke-13 meyakini Ishak yang hendak dikorbankan, maka Ibn Taymiyah yang hidup sezaman dengannya dan disusuli pula oleh Ibn Katsir meyakini bahawa Ismail lah yang hendak dikorbankan. Jika kitab tafsir Imam At-Tabari yang hidup di abad ke-9 diandalkan sebagai kitab tafsir tertua dan meyakini Ishak yang hendak dikorbankan, maka kitab tafsir Kitabillah Al-Aziz yang sezaman dengannya justru jauh lebih tua dan meyakini Ismail lah yang hendak dikorbankan. Ternyata perbezaan pendapat terhadap anak yang hendak dikorbankan sudah berlaku sejak 3 abad pertama Islam, dan ini menyanggah tuduhan sang apologet Kristian, Bapa Ilyas Zulkifli, yang mengatakan bahawa kesemua golongan ulama salaf meyakini pendapat bahawa Ishak lah yang hendak dikorbankan. Saya katakan kepadamu, wahai Bapa Ilyas Zulkifli, bahawa pendapat anda yang mengatakan bahawa Ismail yang dikorbankan hanyalah pendapat para ulama dan ahli akademik zaman sekarang adalah tuduhan konyol dan tidak berasas sama sekali. Persoalannya, bagaimana sang apologet Kristen ini mendapatkan info
dan data sejarah dari 3 abad pertama Islam yang dikenali sebagai Islam klasik dan abad selepasnya yang dikenali juga sebagai Islam moden. Jikapun Bapak Ilyas Zulkifli sebelum ini pernah mengaku sebagai mantan Muslim, apakah anda sudah mulai meninggalkan fakta sejarah dan kebenarannya? Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Rancu sungguh pemikiran anda, bukan? Terdapat 2 golongan ulama yang meyakini bahawa Ismail atau Ishak yang hendak dikorbankan. Pertama, berkeyakinan bahawa Ismail yang hendak dikorbankan. Sebagian ulama di kalangan sahabat termasuklah Abu Hurairah, Abu Tufail, dan anehnya pendapat ini juga dikatakan bersumber dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dari kalangan tabi'in antara lain ialah Said Ibnu Al-Musayyab, Yusuf bin Mihran, Al-Rabi' Ibnu Abbas, Ahmad bin Hanbal, dan ramai lagi. Manakala dari kalangan mufassir yang mendukung pendapat ini antaranya ialah Ibnu Abi Hatim Al-Razi, Al-Aziz, Ibnu Kathir, Ibnu Taimiyah, dan lain-lain. Kedua, berkeyakinan bahawa Ishak yang hendak dikorbankan. Sebagian sahabat yang mendukung ialah Umar Ibnu Al-Khattab dan Ibnu Abbas dalam satu riwayat. Dari kalangan tabi'in antara lain ialah Sa'id Ibnu Jubair, Ka'ab Al-Akhbar, Al-Zuhri, Malik Ibnu Anas, dan lain-lain. Manakala dari kalangan mufassir yang mendukung pendapat ini antaranya ialah At-Tabari dan Al-Qurtubi, dan pendapat ini tidaklah berlandaskan pada kitab Al-Quran maupun Sunnah. Menurut Ibnu Kathir, semua pendapat yang mengatakan bahawa Ishak yang hendak dikorbankan bersumber dari Ka'abul Ahbar. Dia seorang Yahudi yang masuk Islam pada zaman Khalifah Umar dan membacakan isi kitab Taurat itu kepada Umar. Pendapat ulama kelompok ini sesuai dengan keyakinan di kalangan ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan bahawa pendapat yang benar menurut ulama-ulama sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama kemudian, Ismailah yang menjadi sembelihan Ibrahim. Pendapat yang mengatakan sembelihan itu Ishak sangat salah dipandang dari pelbagai segi. Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim berkata, pendapat tersebut dilancarkan oleh ahli kitab, padahal ia bertentangan dengan isi kitab sendiri. Dalam kitab Torah dikatakan bahawasanya Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya yang pertama lahir. Baik orang Islam maupun ahli kitab sepakat bahawa putera yang pertama kali lahir adalah Ismail. Akan tetapi kemudian mereka melakukan pemurtadbalikan isi Taurat dan mencantumkan kata-kata sembelihlah anakmu yang tunggal itu, yakni Ishak, dan banyak lagi ayat-ayat yang saling bertentangan antara satu sama lain. Berkaitan dengan pertentangan ayat di Torah dan Perjanjian Lama, insya-Allah saya akan ulas dalam siri-siri berikutnya. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna... Dalam Qisasul Anbiya, Syekh Abdul Wahab An-Najjar berpendapat bahawa yang hendak dikorbankan ialah Ismail. Argumentasi ini diambil dari Torah itu sendiri, bahawa yang hendak dikorbankan dinukilkan sebagai satu-satunya putera Ibrahim pada ketika itu. Ismail menjadi anak tunggal selama 13 tahun, barulah Ishak lahir. Setelah Ishak lahir, maka anak Ibrahim tidak lagi tunggal, melainkan sudah ada Ismail dan Ishak. Dalam Al-Quran, secara harfiahnya, nama yang hendak dikorbankan tidak disebutkan. Makanya, ahli sejarah kaum muslimin berlainan pendapat. Ulama belakangan yang berpendapat Ismail sebagai anak yang hendak dikorbankan menggunakan pendapat ijma' ulama selaras dengan fatwa Al-Azhar yang disampaikan oleh Syekh Atiyah Safa bahawa yang dijadikan korban itu ialah Ismail, bukannya Isa alaihissalam. Kesimpulannya, berdasarkan pendapat sebagian ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijrah atau 922 Masehi dan ulama yang hidup selepasnya, sangat jelas menunjukkan bahawa anak tunggal Nabi Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukannya Ishak, berdasarkan alasan berikut. Perbezaan pendapat terhadap anak yang hendak dikorbankan sudah berlaku sejak 3 abad pertama Islam. Ini menyanggah tuduhan mengatakan bahawa kesemua golongan ulama salaf, termasuk sahabat Nabi, meyakini bahawa Nabi Ishaklah yang hendak dikorbankan. Pendapat yang mendukung bahawa Nabi Ismail yang dikorbankan hanya datang dari golongan ulama selepas 3 abad pertama Islam, yakni selepas 300 Hijrah atau 922 Masehi
adalah tidak benar. Pendapat yang meyakini Nabi Ismail yang dikorbankan malah diyakini juga oleh sebagian ulama salaf dan sahabat Nabi. Berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah yang masyhur dalam kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mufassir bahawa yang hendak dikorbankan ialah Nabi Ismail. Ismail adalah putera sulung Ibrahim dan pernah menjadi anak tunggal selama 13 tahun. Nabi Ishak tidak pernah menjadi anak tunggal. Menurut Al-Quran, anak yang dikorbankan ialah seorang yang penyabar, yakni Nabi Ismail alaihissalam, manakala Nabi Ishak adalah merupakan seorang yang soleh. Nabi Ismail merupakan anak hasil titipan doa khusus yang kemudiannya dimabulkan Rabbnya, manakala Nabi Ishak merupakan anak anugerah usai Nabi Ibrahim melepasi ujian berat. Nabi Ismail merupakan satu-satunya anak yang paling disayangi kerana ia adalah anak yang ditunggu sekian lama, yakni 86 tahun, dan diminta melalui doa khusus kepada Rabbnya. Pada ketika itu, baginda tidak terfikir langsung untuk memperolehi anak dari Sarah kerana usia masing-masing sudah terlalu tua. Kisah sembelihan berlaku di Mekah tanpa khilaf dan tiada bukti menunjukkan Nabi Ishak pernah pergi ke Mekah. Dan yang terakhir, umat Islamlah yang melaksanakan syariat korban yang pernah dilakukan oleh anak cucu keturunannya Nabi Ibrahim. Jika Nabi Ishak yang disembelih, lalu mengapa ibadah korban tidak menjadi tradisi di kalangan orang Yahudi dan Kristian? Itulah bukti nyata bahawa yang disembelih ialah Nabi Ismail alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ilmu dan kefahaman kepada kita. Pesan untuk Bapak Ilyas Zulkifli, jikapun Imam At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi yang anda agung-agungkan meyakini bahawa Nabi Ishak yang hendak dikorbankan, apakah mengurangkan tahap keimanan mereka kepada Allah? Apatah lagi meninggalkan Islam? Tidak, bukan? Lalu, apabila anda meyakini bahawa Nabi Ishak lah yang hendak disembelih, kenapa kok anda yang malah murtad? Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan di sana juga ada pendapat ulama dengan dalil Al-Quran, sunnah yang masyhur dalam kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mufassir bahawa yang hendak dikorbankan ialah Nabi Ismail alaihissalam. Bukan sehingga menggadaikan iman, anda sekadar memilih Nabi Ismail atau Nabi Ishakkah yang hendak dikorbankan. Kedua-dua pendapat pun masih dibenarkan dalam Islam tanpa merosakkan akidah seseorang. Anda sepatutnya lebih mengimani Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci Al-Quran seperti mana teguhnya Imam At-Tabari, Ibnu Abbas, Umar Ibnu Al-Khattab, Al-Qurtubi dan lain-lain lagi. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang dapat dipetik. Sesungguhnya yang terbaik itu milik Allah, dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.